Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Hantu. Hantu ialah kepercayaan kita kepada makhluk halus yang tinggal di alam lain macam kita. Hantu mempunyai banyak jenis dan berbagai rupa. Nah, di sini saya akan berkongsi dengan kamu jenis-jenis hantu yang popular di Malaysia. Hantu yang pertama, Pontianak, Puntianak, Kuntilanak. Dia mempunyai 3 nama. So di sini saya akan panggil Cik Ponti. Berasal daripada perkataan punti yang bermaksud pohon-pohon yang tinggi. Ada juga yang berpendapat Pontianak ialah pintu anak. Cik Ponti ini selalu muncul dengan wangian bunga kemboja. Orang dulu-dulu percaya kalau mau selamat daripada gangguan Cik Ponti, bawa benda tajam. Contohnya seperti paku. Jadi apabila dia mengganggu, cucuk saja tu paku di tengkuk dia, dan dia akan bertukar jadi wanita yang cantik. Tapi saya tidak tahulah sama ada dia berstatus hantu ataupun bertukar jadi manusia. Dikatakan Cik Ponti ini suka mengganggu orang yang dalam kesunyian. Itu adalah mitos, kerana mitos ini direka hanya untuk menakut-nakutkan gadis di luar sana supaya tidak jalan seorang diri. Yang kedua, toyol. Toyol berasal daripada bahasa Jawa yang disebut tuyul. Toyol juga sejenis makhluk halus, kemungkinan golongan jin. Pemeliharaan tuyul juga dikenali sebagai saka. Si tahu apa tujuan si toyol ini kan? Tujuan si toyol ini adalah untuk membantu pemiliknya untuk mencuri duit di sekitar kampung. Ini orang dulu-dulu lah. Di sekitar kampung, so dia akan pergi satu ke sebuah rumah untuk mencuri duit. Ada beberapa petua tabur di sekeliling rumah dengan kacang hijau. Apabila si toyol ini datang ke rumah kamu, dia akan main-main itu kacang. Jadi dia akan lupa apa motif utamanya datang ke rumah sana. Kedua, peliharaan ikan puyuh juga membantu membatalkan hasrat si toyol ini untuk mencuri. Dipercayai secara umum, toyol ini mempunyai badan yang kecil, berbogel, mata merah, dan gigi tajam. Si sang pemilik akan memberi makan darahnya kepada si toyol. Kalau tidak, si toyol ini akan menghisap darah-darah ahli keluarga si pemilik. Jika si toyol ini kita tidak jaga dengan baik, dia akan membinasakan pemilik serta ahli keluarga si pemilik. So, kepada pemilik yang tidak maukan dia perlu turunkan ataupun cari pengganti untuk jaga si toyol. Kalau tidak, dia kena pergi ke dukun tu semula, hantar si toyol ni balik kepada dukun tu. Ataupun si toyol ni dia kena masukkan ke dalam acak dan buangnya ke dalam sungai. Yang ketiga, penanggal ataupun hantu tenggelong. Kalau di Sabah kita panggil Bi Kuasa 2 lah. Saya takut sebut. Takut. Bi Kuasa 2 merujuk kepada seseorang yang biasanya menuntut ilmu hitam bagi kepentingannya sendiri. Bagi penuntut ilmu hitam ini, dia mampu untuk mencabut bahagian kepala serta badan dia, dan kepalanya mampu untuk terbang dengan tali perut yang terurai-urai. Malam ni saya dah kawan. Cara untuk menghalang si B kuasa 2 ini dengan menyelerakkan daun yang berduri, contohnya sebagai daun mengkuang. Kononnya kaedah ini dia takut tersangkut di duri-duri tu, tersangkut yang isi perut.
Yang keempat, hantu bungkus ataupun pocong ataupun hantu punjut. Ramai yang beranggapan pocong memiliki asal-usul daripada seseorang yang baru sahaja meninggal dunia. Kononnya, tali kain kafannya tu tidak dibuka semasa proses pengemubiannya. That's why dia muncul untuk meminta tolong, minta dibukakan dia punya tali kafan tu. Hantu pocong ni dia suka mengganggu orang yang lemah semangat. Dia akan bergerak dengan melompat-lompat ataupun dalam keadaan bergolek. Ada juga yang cakap yang dia ni laju, pandai bergerak laju. Biasalah jin. Mana ada yang tak bergerak laju, semua laju untuk mengganggu orang. Yang terakhir, orang minyak. Orang minyak bukanlah berasal daripada jin, tetapi daripada manusia sendiri. Dia ni menuntut ilmu hitam batin. Kononnya untuk membantu dia masuk ke rumah orang untuk mencuri ataupun membuat onar. Ada yang menyatakan sebenarnya dia ni tersalah menuntut ilmu. Jadi that's why dia punya badan semua jadi hitam. Untuk memulihkannya, dia perlu memperkosa 40 orang wanita. So, si mangsa ni akan dipukau dan diperkosa. Selepas diperkosa, mukanya akan dipangka sebagai tanda yang perempuan tu dia sudah nodai. Sudahlah kau salah menuntut ilmu. Kau pergi. Kelebihan si orang minyak ni, dia mampu untuk masuk ke rumah orang yang berkunci, tapi dia masuk dengan senang. Selepas itu, dia ni boleh melarikan diri kalau orang kejar. Lepas tu si orang minyak ni mampu melekat di atas shilling macam cicak. Orang dulu-dulu cakap, kalau nak mau diganggu oleh orang minyak, tabur di sekeliling katil itu daun keladi bira ataupun itu kelopak jantung pisang. Bagi kamu, antara 5 ni, mana hantu yang paling seram? Okey semua, sekian saja video saya pada kali ini. Seperti biasa, suka videonya, tekan like, klik subscribe, bunyikan lonceng, berikan cadangan-cadangan anda di bawah untuk video saya selanjutnya. Terima kasih semua. Bye.